Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang kepada anda. Okey, alhamdulillah sekali lagi kita berada dalam sesi live kita yang kita adakan setiap petang ataupun setiap hari sebenarnya, pagi, petang dan juga malam. Okey. Of course pagi ni maaf saya petang ni okey sebab terbawa-bawa kan, terbawa-bawa pagi tadi. Siapa tengok live saya, siapa yang join live saya pagi tadi? Kan banyak sangat info ataupun ilmu saya kongsikan pagi tadi. Kan kita bercerita tentang seronok sebenarnya topik pagi tadi, iaitu dua garis dalam kehidupan kita. Siapa join live pagi tadi? Kan kalau siapa yang masih belum join live pagi tadi ataupun tengok video pagi tadi, cepat-cepat tengok sekarang, okey? Sebab topik tu sangat membantu anda sebenarnya. Okey, boleh-boleh? Okey. So petang ni saya nak kongsikan lebih banyak lagi ilmu kepada anda. Cabaran dia kan, cara berfikir kita, cara bertindak kita, cara kita nak rangka strategi kita dalam pemasaran. Kan, cara macam mana kita nak berjaya insya-Allah. Kan, nak capai sesuatu benda. Okey. Dan bila kita nak capai semua tu, dia akan ada banyak cabaran, of course. Banyak halangan. Terlalu banyak juga perkara yang kita tak tahu, apa yang kita tak tahu. Dan petang ni mungkin anda ada yang terlepas pandang. Okey, apakah benda yang anda tak tahu, yang anda tak tahu? Okey, terutamanya dalam kita ramai orang cakap, okey, kalau nak berjaya kita kena tuntut ilmu, kita kena belajar, kan? Tetapi anda perasan ada setengah orang, kan, dan bila dia pergi belajar, dia masih lagi tak boleh nak buat. Okey, masih lagi tak berjaya. Kita tengok macam dia sibuk ke hulu ke hilir pergi belajar, pergi kelas. Ya, tengok dalam kebanyakan masa dia berada depan laptop, mungkin join kelas-kelas yang online, mungkin macam tu. Tetapi dia masih lagi tak berjaya capai apa yang dia nak capai. Kan, ada tak di kalangan anda yang kenal seseorang usahawan yang macam tu? Anda tengok dia macam belajar gigih, tabah gila belajar. Tapi tengok end up dia tak ada apa-apa pun berlaku dalam hidup dia. Tengok dia macam makin susah je macam. Okey. Okay, siapa kenal orang macam tu kan? Belajar banyak gila ni. Okey. Tapi tak ada result, tak ada hasil. Okey, boleh ke boleh? Okay, so saya ada beberapa point saya nak cakap kenapa ramai orang yang walaupun dia pergi belajar tetapi ibarat macam ilmu tu telan dia balik. Ilmu tu tak berjaya dia praktiskan. Ilmu tu dia gagal buat dia berjaya. Kan, sepatutnya bila dah pergi belajar, especially kalau anda belajar dalam ilmu pemasaran, anda belajar dalam ilmu sale tentang bisnes, sepatutnya sale anda semakin naik, semakin meningkat. Tetapi tak, tengok macam semakin slow ataupun keadaan dia tetap dalam keadaan biasa-biasa, kan, tidak pun meningkat, tidak pun grow, kan. So apakah punca ataupun apakah sebab dia? Siapa nak tahu? Okay, siapa nak tahu? Siapa dah ready untuk nak belajar dan tahu benda ni? Saya terus nak explain benda ni, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat, kita dapat pengajaran daripada apa yang saya kongsikan kepada anda. Dan ini adalah datang daripada pemerhatian saya, okey. Saya dah take note dah, saya dah catat beberapa nota kat sini. Okey, kenapa usahawan tu tak berjaya? Okey, kenapa dia masih lagi gagal? Okey. Ini yang saya nak cakap dengan anda. Mudah-mudahan dia akan berikan anda macam satu pengajaran, satu yang anda boleh berhati-hati. Boleh-boleh? Yang pertama, siapa nak yang pertama? Okey, terima kasih juga kepada anda yang dah share kepada rakan-rakan anda. Thank you very much. Okey, so yang pertama, kenapa ilmu tu telan dia? Okey, ilmu yang dah belajar tu telan dia. Okey, inilah kesilapan yang dilakukan oleh seseorang usahawan. Dah bagus dah, dia nak belajar tu dah bagus. Okey, tetapi masalah dia adalah cara dia, tingkah laku dia, manners dia. Faham ni? Kelakuan dia kan. Yang pertama adalah tidak jaga adab. Okey, nombor satu, tidak menjaga adab berguru. Okey, ini yang saya lihat kebanyakan menjadi masalah kepada ramai usahawan. Okey,
bila yang pertama dia tak jaga adab. So bila kita belajar, benda yang paling penting dalam hidup kita, dalam bisnes kita pun adalah adab dan juga akhlak kita kepada majlis ilmu. Kan, adab kita kepada pelanggan kita. You all faham ke sangat faham ni? Okay, jelas atau jelas? So itu perkara yang sangat penting nak kena jaga. Okay, adab kita, menghormati guru. Kan, dan anda kena ingat, bukan sahaja guru perlu dihormati. Orang-orang yang dilantik oleh guru tu, penolong-penolong kepada guru kita. Kan, mentor, coach, trainer. Faham tak faham ni? Dan jangan lupa juga, okay, adab dalam menuntut ilmu kepada rakan-rakan, okay, atau sahabat-sahabat seperguruan. Kan, ini juga perlu dihormati. So bila kita tak jaga adab, kurang ajar mungkin kan, maaf saya, bahasa saya ni cakap saya cakap kasar sikit, tapi ini adalah untuk kebaikan anda. Kan, okey. Mungkin kurang ajar kan, menyampuk bila guru bercakap, ataupun memperkecilkan guru. Kan, di belakang kita mengata, kita mengumpat guru kita. Kan, so itulah benda-benda yang boleh menghilangkan apa sahaja yang kita belajar. Okay, apa sahaja ilmu yang kita dah dapat, takkan boleh kita praktikkan dia. Okay, tak boleh kita nak laksanakan dia bila kita tak jaga perkara yang pertama, iaitu tidak menjaga adab. Okay, jadi pastikan bila kita belajar, benda yang paling kita nak jagalah adab dan akhlak. Okay, tak guna tuan-tuan kita nak sombong. Okay, kan, terutamanya kadang-kadang saya pelik, ada mereka yang say dah lah drop, say dah lah start, bela-bela katak, tak tahu macam mana nak buat, hutang banyak berlambak kan dengan supplier, gaji staff mungkin tertunggak, tak bayar. Tapi bila masuk dalam kelas, bila join kelas, punya belagaknya, punya sombongnya kan, macam tak ingat dia tu yang dia dah diberikan kesusahan sebagai satu peringatan. Okay, untuk dia beringat dan kembali semula untuk jaga adab dia, dan dia akan capai kejayaan. Tapi tidak, kan, sombong, tidak beradab, bongkak. So ini benda yang sangat bahaya sebenarnya. Faham atau faham tu? Okey. Itu kesilapan yang ramai usahawan yang saya nak cakap, yang saya perhatikan. Jadi ini adalah untuk kita elakkan dia, dan hopefully bila anda lepas ni anda belajar, anda hormati guru, hormati majlis, hormati rakan-rakan seperguruan, saya harap dia dapat membantu anda menarik keberkatan tu, okay, daripada Allah SWT. Faham ni? Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua saya nak cakap, okay, yang kedua saya nak cakap, nombor dua, masalah yang kedua ni, kenapa masih ramai yang cari ilmu tapi tak jadi? Nombor dua adalah sebab ego. Okay, nombor dua, okay, ingat ni, nombor dua adalah ego. Nombor dua adalah sebabnya dia sangat-sangat ego. Kan, bila dia pergi belajar, dia tak bersedia untuk tunduk. Kan, saya nak cakap sebenarnya bukan kita tunduk pada guru tu, tidak. Okay, bukan sebab kita obses, bukan sebab kita taksub pada guru, tetapi kita tunduk kepada ilmu yang Allah Ta'ala turunkan, okay, melalui manusia yang namanya guru. Kan, ataupun cikgu, ataupun trainer, ataupun anda panggil dia coach. Okay, tak kisahlah apa pun, tapi sebab kita ego. Okay, dah lah ego, sombong pula. Kan, so macam mana ilmu yang kita dapat tu nak jadi? Faham atau faham ni? Okay, so syarat dia adalah bila anda nak pergi belajar, okay, jadi seperti gelas yang kosong. Tujuan kita pergi adalah ibarat seperti nak pergi menadah. Okay, kalaulah ilmu itu ibarat seperti air hujan, okay, kita nak tadah dia. Okay, kita nak tadah sampai penuh gelas kita ni, dan lagi kita rendahkan diri kita, gelas kita ni, tadahan kita ni akan jadi semakin besar. Kan, dia akan jadi semakin expanded, semakin besar, dan menadah lebih banyak lagi ilmu dia. Okay, faham atau faham ni? Okay, so buang sifat sombong tadi, jauhkan kita ni, kita minta doa daripada Allah. Okay, jauhkan saya ni, kami ni daripada sifat yang kurang ajar, sifat sombong, tak beradab, ego ini. Kan, buangkan dia jauh-jauh daripada diri kami, Allah. Kita doa kita, okay, untuk menjadi seorang yang usahawan yang ada result, yang boleh dapat hasil. Dan untuk menjadi seorang usahawan yang esok lusa insya-Allah anda akan ada team.
Okay, atau memang mungkin anda dah ada team. So benda tu insya-Allah akan menarik juga, atau akan bantu juga anda untuk akan dihormati. Okay, bila kita sendiri hormat dan tidak ego. Okay, dalam kita nak cari ilmu. Korang okey atau okey ni? Okay, faham atau faham ni? Siapa faham, siapa okey? Siapa dapat sesuatu setakat 2 poin ni? Kan? Siapa nak lagi beberapa poin yang saya nak beritahu? Okay, ini yang saya perhatikan tau. Kenapa yang saya perhatikan kan dalam kelas saya, dalam live saya kan, saya perhatikan ramai anak murid saya juga. Kenapa orang berjaya ni dia berjaya? Okey. Kenapa ada orang ni dia berjaya cepat? Kenapa orang ni berjaya lambat? Dan yang lebih sedihnya langsung tak berjaya. Okey, langsung tak berjaya. Okey kan? Langsung tak berjaya ni lah sebab ego mungkin. Okey. Tidak jaga adab. Bila dia buat sesuatu jadi sebab diri dia, kan, bukan sebab guru dia. Bila dia buat sesuatu tak jadi, salahkan cikgu guru dia. Okay, ni masalah dia. Okay, kecelakaan yang berlaku banyak dalam hidup kita atau mentaliti kita. Bila mentaliti nak salahkan orang lebih, tapi bila berjaya lupa siapa yang bantu dia nak berjaya. Itulah masalah dia. Okay, boleh faham tu? Nombor 3. Siapa nak nombor 3? Okay, siapa nak nombor 3? Nombor 3 adalah saya nak cakap, ramai usahawan ni bila dia pergi belajar, okay, dia sibuk cari apa yang dia nak tahu compare dengan apa yang sepatutnya dia tahu. Okay, saya ulang kebanyakan kenapa dia gagal sebab dia je sibuk cari apa yang dia nak tahu, bukannya apa yang dia patut tahu. Okay, you all faham ke faham ni maksud saya ni? Okay, sepatutnya contoh macam ni. Bila dia belajar online, okay, contoh kalau saya mengajar online, macam ni saya beritahu. Saya akan ajar benda yang you patut tahu, yang patut segera nak tahu adalah contoh kalau Facebook, saya bagi cara yang cepat dan dapat hasil. Okay, saya bagi cara yang mudah untuk you nak buat seorang atau dua orang. Sebab saya tahu kebanyakan usahawan kecil sederhana ni, you all tak ada team yang besar. Okay, you all tak ada staff. Okay, sebenarnya you all ni lone ranger, kan? You all masih lagi seorang-seorang. Okay, tidak ada team. Tak ada team marketing, tak ada team sales, tak ada lagi team nak buat marketing, nak buat branding, kan? Betul ke betul saya nak cakap ni? Okay, siapa lagi kat sini yang masih lagi tak ada team? Cuba komen kat situ, tak ada team. Lone ranger. Cuba tulis. Yang penting saya nak tengok, okay, siapa kat sini yang berniaga yang masih lagi tiada team. Lone ranger. Tulis kat situ. Kalau tak ada, tulis tiada team, kan? Kalau ada, mungkin boleh tulis seorang, dua orang atau tiga orang, kan? Saya rasa ramai lagi yang masih tak ada, kan? Kalau ada pun mungkin yang baru ada seorang ataupun dua orang. Okay, cuba komen untuk saya nak tahu. Okay, sebab bila saya tahu ni, senang sikit saya nak bantu anda. Okay, boleh faham? So, saya bagi contoh. Saya kata, fokus dulu kepada Facebook. Okay, jangan nak fokus kepada terlampau banyak platform. IG nak buat, YouTube nak buat, Twitter nak buat, LinkedIn nak buat. Semualah benda nak buat, kan? Padahal realitinya korang ni seorang. Jadi bila saya mengajar, saya ajar, okay, guna Facebook dulu, maksimiskan penggunaan dia ni. Gila-gila. Tapi bila datang kelas, Tuan Wakri, boleh tak ajar Instagram? Saya rasa saya nak tahu tentang Instagram. Saya punya sales stuck ni, tak tahu nak buat apa ni, tak tahu macam mana, kan? Saya punya sales 100 je sebulan. Dia macam tu. Okay, boleh tak ajar saya IG? Tu saya kata, dia sibuk nak tahu apa yang dia nak tahu. Okay, bukan dia nak tanya saya, apa ni? Sekarang ni saya stuck. Apakah patut yang saya buat? Apa patut saya mulakan? Apa patut saya fokuskan dulu yang boleh bantu saya yang stuck ni naikkan saya punya sales? Yang tu sepatutnya. Okay, ni tak Facebook ni lambat loading, Instagram cepat. Saya nak guna Instagram lah, kan? Okay, saya cakap dia pelik lah. Okay, okay, boleh ke boleh? Facebook ni ibarat dia macam
the main, okay, the king kong of social media. Yang paling besar sekarang adalah Facebook. Okay, yang kedua TikTok. Okay, Instagram dia di bawah syarikat Facebook. Okay, dia dibeli oleh Facebook, dibeli oleh Mark Zuckerberg. Okay, di bawah Facebook juga ada WhatsApp. Okay, dan Facebook still masih lagi buat banyak pembaharuan. Banyak lagi fokus Mark Zuckerberg adalah untuk Facebook. Yang lain ni nanti tunggu. You all bila dah ada team, ada team yang boleh run, ada team yang boleh bantu buat posting dekat media-media baru buat. Okay, tapi kalau tak ada lagi, fokus dulu kepada Facebook. Okay, yes, saya setuju Facebook pun tak pandai lagi. Tapi sibuk nak pergi buat benda lain. Saya bercakap tentang realiti, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bercakap tentang kepantasan kita untuk nak dapatkan hasil. Okay, so boleh you nak guna IG mungkin, tapi lambat lagi nak dapat hasil. Sebab ramai student-student saya, even saya sendiri pun, kita dah buat result, kita dah tunjukkan result. Okay, menggunakan dulu satu platform dulu, iaitu Facebook. Jadi kita tak nak sibuk-sibuk nak buat banyak sangat perkara last sekali. Okay, last sekali apa tahu? Tak buat apa-apa. Kan, IG pun entah ke mana, Facebook dia pun entah ke mana, TikTok dia pun entah ke mana. Last sekali tak payahlah buat apa-apa. Tu lagi senang, kan? So bila nak belajar, utamakan untuk tanya dengan guru kita, cikgu kita. Okay, kan, macam cikgu, guru ataupun suka hati anda nak apa, nak panggil apa, master trainer, sifu, terpulang anda nak panggil apa, anda patut tanya macam ni tau. Apa yang patut saya kena tahu? Apa yang sepatutnya saya kena mulakan dulu? That's why lah saya ajar kenapa untuk kita kuasai social media dulu. Okay, boleh ke boleh ni? Siapa yang faham setakat ni? Okay, so that's why lah saya katakan ni, kalau sale anda tu dah tinggi kan di dalam IG, then you teruskanlah dekat IG ke social media lain ke. Tapi kalau dekat social media lain pun masih lagi terkial-kial, masih lagi stuck, that's why lah saya kata fokuskan dulu kepada main dia. Okay, fokuskan dulu kepada main dulu. Jangan macam sibuk sangat nak lari fokus tu. Banyak sangat benda nak buat itu, nak buat ini, semua benda nak buat. Kan akhir sekali tak buat apa-apa. Kan, even dekat Facebook ni pun benda yang sepatutnya dia buat juga adalah contoh, saya nak cakap ni, saya beri contoh yang kedua dalam poin ketiga ni. Okey, contoh, dia tanya saya apa patut saya buat untuk saya nak naikkan sales. Saya cakap, okey, saya sarankan ini yang terbukti yang mana anak murid saya buat. Okey, saya cakap dengan dia, buat FB live, buat Facebook live. Sekejap lagi kan, apa yang dia menarik, dia tanya, apakah cara selain daripada FB live? Tak payah buat FB live yang boleh naikkan sales. Kan, kalau boleh tak buat apa-apa lah, boleh naikkan sales. Kan, saya kadang-kadang, saya rasa kadang-kadang macam, Masya Allah, inilah yang saya sedih dengan bangsa saya. Okay, tak sudah-sudah dengan alasan. Okay, tak sudah-sudah dengan kesombongan, dengan kebongkakan, ataupun bahasa kasar saya sikit cakap, kebodohan. Okay, ini terus terang saya cakap dengan anda. Okay, tak sudah-sudah dengan kebongkakan kita, kan. Dulu pun saya pun macam tu juga, saya nak cakap. Saya bodoh, terlalu bodoh sangat adalah bongkak, bodoh, kan. Tambah lagi dengan package bongkak dan bodoh sombong. So bila saya katakan tadi buat tindakan, buat FB live, okay, sepatutnya cari jalan untuk nak buat. Saya malulah, seganlah nak buat FB live. Nanti cakap apa? Come on, kau hidup susah pun, kau banyak hutang pun, kau tak boleh bayar kereta ke, kena lelong ke, kan? Yang cakap tu ada bantu apa-apa? Saya nak tanya, yang sibuk mengata kita, adakah dia bantu apa-apa? Dah kenapa kita sibuk sangat? Kenapa kita nak sibuk dengan urusan hidup kita ditentukan oleh apa kata orang? Okay, come on, berpijak di bumi yang nyata. Kenapa kita sibuk nak menentukan hidup kita berdasarkan apa kata orang? Okay, kalau kita buat,
kita punya bil hutang melambung tinggi sekalipun, dia tetap akan membawang, dia tetap akan mengata. Pedulikan dia. Okay, pedulikan. So that's why saya kata buat tindakan, buat FB live. Okay, so cari jalan bagaimana untuk anda, kan, macam saya selalu cakap dengan anak murid saya, kenapa buat FB live? Untuk menyampaikan kebaikan. Kita ni pahala tak banyak, kan, amal kita ni banyak mana. Ni saya cakap diri saya sendiri. So why not kita menggunakan media FB, bukan sekadar berniaga, tapi memberikan kesedaran kepada orang lain, untuk membantu orang lain. Okay, pagi ni petang ni saya nak tanya, berapa ramai kat sini yang petang ni adalah dapat sesuatu, dapat kebaikan daripada apa yang saya beri pagi ni, hasil daripada saya buat FB live ni, kan. Yang suatu ketika dulu saya pun bodoh, sombong, saya pun tak nak FB live, saya malu. Suatu ketika dulu saya menyesali yang saya sibuk dengan cakap orang. Okay, pada hari ini tidak, kan. Orang katalah apa pun, saya tidak pernah mencari mana-mana kecaman, tak pernah terlintas jom kita buat ni, kita buat orang kecam kita, nanti baki naik. Na'udzubillah, astaghfirullahalazim. Masya Allah, jauhkan saya daripada buat perkara tu. Bukan level saya nak buat benda macam tu. Saya masih lagi tak terlampau terdesak untuk nak buat video dikecam dan naikkan ranking. Okay, na'udzubillah. Tidak, sekali-kali tidak. Okay, saya hanya menggunakan media FB live macam ni lah saya cakap, macam ni lah saya buat. Saya buat macam ni pun you rasa tak ada orang mengata, tak ada orang kutuk, tak ada orang hina, berlambak. Okay, sometimes kadang-kadang saya malas nak run. Okay, boleh ke boleh ni? Siapa yang faham setakat ni? Jangan lupa kejap lagi saya nak berikan, macam biasa saya nak berikan hadiah kepada anda. Saya nak berikan hadiah kepada anda yang committed tengok live ni sampai habis. Okay, siapa nak dapat hadiah tu secara, kita beri secara percuma, of course secara percuma kita nak beri kepada anda. Sebab kita nak membantu anda, insya-Allah, dengan izin Allah juga. Okay, boleh ke boleh? Okay, faham atau faham setakat ni? Okay. Tapi apa saya cakap nanti saya tahu. Saya cakap saya nak membantu. Saya nak membantu dan saya kisah tentang anda. Kan? Saya kisah tentang usahawan-usahawan yang jualan dia stuck, jualan dia tak naik, dia stres seorang-seorang. Ada yang rasa dah nak give up dalam bisnes, dalam hidup. Ada yang menyebabkan bergaduh keluarga, bergaduh suami isteri mungkin. Inilah yang saya kisah. Inilah yang saya nak bantu, saya nak tolong kepada sesiapa yang mungkin kutuk dan hina. Saya doakan mungkin mereka akan kembali ke jalan yang betul, dan insya-Allah akan jadi penyokong kuat kita, support kita untuk bantu lebih ramai orang. Faham ni? Okay, so betul ke betul poin saya cakap tadi? Ramai yang sibuk cari apa yang dia nak belajar compare to yang sepatutnya, apa benda yang patut dia kena belajar, apa yang benda yang dia patut belajar. So tadi saya kata apa, buat page, buat FB live. Jangan duk sibuk sangat nak fokus benda-benda yang tidak ada result, yang tidak ada hasil. Okay, so that's why saya memang nak bantu anda, kan. Saya memang nak bantu anda untuk macam mana anda nak growkan perniagaan anda, macam mana anda mengonlinekan bisnes anda dan buatkan pelanggan tertarik dengan anda. Okay, itu fokus saya untuk nak bantu anda sebenarnya. Okay, so mana yang terlepas sesi saya pagi tadi, kejap lagi insya-Allah saya akan emailkan, anda kena alert dengan saya punya email, kan. InsyaAllah kita akan ada sesi ataupun saya nak berikan hadiah kepada anda secara percuma. InsyaAllah saya akan emailkan kepada anda. Okay, so apakah benda yang menyebabkan ramai orang yang menyebabkan ilmu dia tak jadi, ilmu dia telan dia balik? Okay, ibarat dia macam tu lah, adalah dia tidak sabar. Dia tak sabar. Okay, dia tidak boleh sabar. Okay, saya nak tanya ni dah tekan butang share ke belum?
Okay, dan at least tag sekurang-kurangnya 3 orang kawan. Okay, yang keempat saya nak cakap, poin saya terakhir adalah dia tidak sabar. Dalam belajar, kalau anda ingat, ada berapa apa benda saya cakap dulu kan, ada sesiapa yang pernah join live saya sebelum ni, saya cakap kita ni nak belajar ni, kita kena sabar, kan. Mungkin ramai anda tengok anak-anak murid saya yang mungkin dulu diorang ni mungkin jualan di bawah 1,000 kan, mungkin jualan di bawah dan beratus-ratus, mungkin bermula daripada kosong sebenarnya kan. Tapi mereka ni adalah konsisten, mereka sabar dalam belajar kan. Kadang-kadang perkara yang paling tak beradab dalam kelas kan, bila online ni kan, bila kita tengah mengajar topik contoh, saya buat topik macam saya ajar topik macam mana kita nak bantu diri kita untuk nak capai target kan. Itu saya kongsikan 5 cara berfikir untuk kita capai target kan. Dan ditanya, bila nak ajar marketing kan. Tu namanya tidak beradab. Okey, tak sabar. Okey, boleh ke boleh ni? Okey, tu pertamanya tak beradab, nombor 2 tak sabar. Okey, sebab dia sibuk nak tentukan yang apa cikgu kena ajar dia. Bukannya dia nak dengar dan sabar dengan proses kejayaan. Okey, bila kita belajar, kita kena percaya proses, kita kena trust the process. Okey, cikgu kita ni dia dah mengajar bertahun-tahun, dia dah mengajar ramai orang. Okey, saya dah mengajar ramai orang. Okay, so saya dah tahu macam mana proses yang boleh cepatkan ilmu tu anda senang faham. Okay, you faham ke faham tu? Okay, so dia pula sibuk, bila nak ajar ni, bila nak ajar ni kan. Kalau lah saya sebagai cikgu nak sibuk mendengar cakap anak murid kan, so kelas saya tak akan habis. Dan saya rasa dia sendiri akan semakin confused sebab kita mengajar meloncat-loncat, okey, melompat sana sini, tidak fokus, tidak ikut turutan dia, okey. So kena bersabar dalam proses nak belajar. Kena hati yang terbuka, hati yang bersih. Niat kita pun penting ni. Niat kita belajar ni untuk apa? Kalau aku berjaya, aku nak laksanakan tanggungjawab aku pada rukun Islam, rukun iman kan. Tanggungjawab aku sebagai seorang yang ada hutang, aku kena habiskan hutang tu. Okay, you all faham atau faham ni? That's why juga saya nak berikan hadiah kepada anda secara percuma. Okay, boleh ke boleh? Saya nak berikan perkara yang percuma kepada anda. Siapa nak benda ni? Cuba komen dulu. Okay, cuba komen dulu. Cuba komen saya nak hadiah percuma. Okay, apa hadiah saya nak berikan secara percuma adalah saya nak berikan buku ini secara percuma kepada anda. Okay, buku Impact Business. Okay, buku Impact Business yang saya tulis memang berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun dalam bisnes ni. Okay, saya betul-betul faham dan betul-betul tahu strategi macam mana you nak mengonlinekan bisnes you. Okay, so dalam buku ni saya kupas dan saya tulis satu persatu cara yang betul macam mana you nak buat bisnes dengan cara yang betul. Okay, buku ni nilai sebenar dia RM60 tau. Tapi kita nak berikan kepada anda secara percuma, eksklusif kepada anda. Kita nak hantar di depan rumah anda. Okay, dan kita tak minta bayaran apa pun. Kita nak berikan hadiah ini secara percuma kepada anda. Okay, so macam mana anda dapatkan buku ni? Okay, nanti tim tolong pinkan link untuk mereka dapatkan buku ni secara percuma. Okay, nanti you all tekan link dekat bawah untuk isi survey ataupun isi nama anda, dan nanti kita akan contact anda untuk hantar buku ni secara percuma kepada rumah anda. Okay, saya rasa cukup saja untuk petang ni. Okay, kita jumpa lagi di dalam sesi-sesi live yang lain. Saya harap benda yang saya kongsikan ini, apa yang saya buat ni dapat membantu anda, insya-Allah. Okay, dapat membantu anda untuk di mana ramai usahawan saya tahu mereka stuck mungkin kan. Mereka pada satu level tu dia tak tahu nak buat apa-apa dah. Okay, so saya datang, insya-Allah, doakan saya diberikan kesihatan yang baik kan, ada suara untuk bercakap, untuk
membantu lebih ramai usahawan, untuk membantu anda, memberi bimbingan kepada anda insya-Allah. Okey, so kita jumpa lagi di dalam sesi live yang lain. Jangan lupa untuk buat tindakan. Okey, dah belajar buat tindakan. Okey, itu saja untuk petang ni. Bye bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.